Salam sejahtera, nama saya Enet Blari Agustin, pelajar Politeknik Muka yang mengambil jurusan Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Saya telah melaporkan diri di sebuah syarikat yang bernama Syarikat Sedapiat Sendirian Berhad bagi Cawangan Sipitang selama 4 bulan 16 hari. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pengenalan organisasi. Syarikat Sedapiat Sipitang ditebukan pada bulan April 2015 dan resmi beroperasi pada 1 Oktober 2015. Syarikat ini dia mempunyai 3 misi utama, yaitu yang pertama memberi perkhidmatan sokongan hospital yang berkualiti secara konsisten, yang kedua untuk memastikan sistem perkhidmatan yang diberikan kepada hospital memuaskan hati pelanggan, dan yang ketiga untuk melaksanakan sistem pengurusan yang berkesan dan cekap. Syarikat ini ingin menjadi institusi yang terkemuka di dunia di dalam sistem sokongan hospital. Syarikat Sedapiat ini dia terbahagi kepada 4 zon, yaitu zon utara, selatan, timur, dan barat. Bagi Cawangan Sipitang, di mana saya telah melaporkan di syarikat tersebut, dia terletak pada zon selatan dan diikuti oleh 6 buah hospital yang lain. Setiap zon masing-masing berjumlah sebanyak 7 buah hospital, kecuali zon timur dikawal sebanyak 5 buah hospital sahaja. Syarikat Sedapiat Sendirian Berhad untuk HQ, dia terletak di ibu kota Sabah, yaitu di kota Kinabalu. Baiklah, seterusnya kita lihat carta organisasi syarikat. Seperti yang Anda lihat pada skrin yang tertera di sebelah kiri saya ini, jawatan yang teratas adalah jawatan pengurus syarikat dan diikuti oleh jawatan jurutera mekanikal. Seterusnya, di bawah jawatan jurutera mekanikal tersebut juga mempunyai 4 jabatan yang lain, yaitu FMS, BEMS, PEMS, dan juga Hygiene. 3 jabatan yaitu BEMS, PEMS, dan juga Hygiene masing-masing mempunyai ketua yang mengetuai setiap aktiviti-aktiviti penyelenggaraan di dalam hospital. Sedapiat Sendirian Berhad, dia menyediakan 6 servis utama untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah penyelenggaraan dan juga kebersihan di dalam hospital. Terlebih dahulu kita lihat pada servis yang pertama, yaitu FEMS, Facility Engineering Maintenance Service. Servis ini dia menyediakan sistem penyelenggaraan kejuruteraan secara berkala maupun tidak berkala. Servis ini mempunyai banyak jenis maintenance, antaranya adalah plan preventive maintenance, di mana maintenance ini dilakukan secara berkala seperti 3 bulan sekali, 12 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali. Selain itu adalah corrective maintenance, preventive maintenance, reactive maintenance, dan juga proactive maintenance. Seterusnya kita pergi lihat pada servis kedua, yaitu FMS, Facility Management Service. Untuk Facility Management Service ini, dia bertanggung jawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan semua tugas yang berkaitan dengan pembaikan. Servis ini juga dia memberikan pelbagai penyelesaian yang menyeluruh dalam perkhidmatan penyelenggaraan, kejuruteraan, pembersihan linen dan dobi, dan pengurusan sistem perubatan yang memenuhi keperluan pelanggan dan menambah nilai di dalam operasi mereka. Seterusnya adalah CLS, yaitu Clean Linen Service, di mana servis ini dia menyediakan servis kebersihan di dalam hospital, di dalam setiap jabatan yang ada di hospital. Servis ini dia menggunakan teknologi terkini dalam membersihkan peralatan yang ada di hospital, seperti membuat terminal cleaning pada setiap jabatan yang ada di hospital. Seterusnya adalah HWMS, yaitu Health and Waste Management Service.
Servis ini adalah perkhidmatan pengurusan dalam menguruskan sisa penjagaan kesehatan di dalam hospital. Sistem ini dia merangkumi pengangkutan, pengumpulan di tempat tertentu, pembekalan bahan habis pakai dan rawatan, serta pembuangan sisa yang selamat. Koleksi sampah kesehatan ditangani dengan berhati-hati oleh kaki tangan Sedafiat untuk memastikan pengendalian yang selamat dan cekap. Seterusnya adalah servis BEMS ataupun Biomedical Engineering Maintenance Service. Servis ini dia merupakan program penyelenggaraan semua peralatan dan alat bioperobatan di hospital yang dikontrak. Biasanya, juri teknik memastikan bahwa setiap peralatan bioperobatan menjalani penyelenggaraan pencegahan menyeluruh secara berkala dan melakukan penyelenggaraan pembetulan yang dijadwalkan untuk sebarang kerosakan dalam jangka masa yang tertentu. Servis yang terakhir adalah LLS, yaitu Linen and Laundry Service. Sistem ini dia menyediakan perkhidmatan linen dan dobi secara menyeluruh yang merangkumi pengurusan pemprosesan, pengumpulan, penghantaran, pembelian, dan inventory linen. Servis ini dia committed untuk memastikan bekalan linen yang berkualiti, bersih, mencukupi, dan tepat waktu untuk dihantar secara konsisten untuk keselesaan dan keselamatan. Berikut adalah antara kerja-kerja yang telah saya lakukan sepanjang saya menjalani latihan industri di Sedafiat Sdn Bhd Sipitang. Yang pertama adalah saya telah membuat ujian kebocoran autoclave di unit pembekal steril di Hospital Sipitang. Autoclave ini adalah mesin yang menyah kuman pada alat-alat yang digunakan di hospital, terutamanya untuk alat pembedahan dan alat untuk merawat pesakit. Sistem autoclave ini dia menggunakan sistem pneumatik di mana angin dimanfaatkan untuk mendapat tekanan yang lebih untuk berupaya menyahkan kuman pada alat-alat perubatan yang ada di hospital tersebut. Seterusnya kita lihat bagaimana saya menjalani ujian kebocoran di autoclave ini. Yang pertama, saya perlu membersihkan ruang autoclave agar tidak ada sebarang habuk yang terkesan pada ruang tersebut. Yang kedua, saya perlu memilih kitaran ujian kebocoran pada kontrol sistem dan jalankan kitaran tersebut selama 40 menit. Yang ketiga, setelah proses kitaran dijalankan selama 40 menit, saya perlu mengambil bacaan tekanan jaket dan ruang autoclave sebelum dan selepas melakukan ujian kebocoran. Dan akhir sekali, saya perlu isikan senarai semak pada borang arahan kerja. Aktiviti yang kedua yang pernah saya lakukan sepanjang saya menjalani latihan industri adalah memeriksa Psychologic Monitoring System di Jabatan Kecemasan dan Trauma. Psychologic Monitoring System atau dikenali sebagai PMS ini dia digunakan untuk memeriksa SpO2, yaitu untuk memeriksa darah pada jari dan untuk memeriksa denyutan jantung. Berikut adalah cara-cara bagaimana saya memeriksa PMS ini. Yang pertama, saya perlu membersihkan permukaan PMS. Seterusnya, saya perlu sambungkan kuasa alternating current kepada PMS dan juga sambungkan kabel kuasa dari Electrical Safety Analyzer ke PMS. Untuk pengetahuan Anda, Electrical Safety Analyzer ini dia digunakan untuk calibrating sistem tersebut. Yang ketiga adalah hidupkan butang PMS dan periksa pada PMS, terutamanya periksa pada message tersebut. Sekiranya tidak ada ralat yang tertera pada message tersebut, maka kita boleh meneruskan proses yang seterusnya. Prosedur yang keempat adalah saya perlu mengisi form di dalam tablet berdasarkan kertas arahan kerja yang diberikan. Aktiviti yang saya lakukan yang ketiga adalah membuat pemeriksaan mesin sealer di unit pembekal steril.
Mesin sealer ini adalah mesin untuk mensterilkan bag-bag kapas sebelum dia dihantar ke kaunter perubatan. Berikut adalah cara-cara bagaimana saya melakukan pemeriksaan tersebut. Yang pertama, saya memeriksa jika ada sebarang kerusakan fisikal seperti suhu dan juga soket pada mesin sealer. Yang kedua, saya memeriksa pendakap sekiranya ada kelonggaran pada bolt and nut. Dan yang terakhir, saya perlu memeriksa grill pengudaraan dan membuang habuk yang melekat pada grill tersebut agar tidak ada sebarang kesekatan di dalam grill tersebut. Seterusnya, kerja keempat yang saya lakukan adalah memasukkan data arahan kerja jenis penyelenggaraan pencegahan yang dirancang dan proaktif di dalam sistem ASIS. Kerja yang keempat ini saya lakukan di dalam pejabat. Sistem ASIS ini, dia merekodkan setiap aset-aset yang ada di hospital. Dan ia juga dijadikan sebagai sistem informasi di mana setiap aduan-aduan yang diajukan oleh pihak hospital direkod di dalam sistem ASIS ini bagi memudahkan juru teknik mengetahui setiap aduan tersebut dan jenis maintenance apakah yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diadukan oleh pihak hospital tersebut. Berikut merupakan cara-cara bagaimana saya memasukkan data arahan kerja pada sistem ASIS. Yang pertama, saya perlu mengelok masuk sistem ASIS tersebut dan kemudian saya perlu tekan transaction dan pergi ke work order jenis schedule. Kemudian, saya masukkan nombor berdasarkan data arahan kerja yang telah diselenggara. Seterusnya, saya perlu melampirkan file data arahan kerja yang telah selesai diselenggara sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan aduan tersebut. Kesimpulan yang telah saya dapat berdasarkan apa yang saya pelajari sepanjang saya menjalani latihan industri ini adalah yang pertama, melatih diri untuk bekerja di dalam berkumpulan. Saya telah diajar untuk bekerja sama untuk memeriksa setiap mesin-mesin yang perlu diselenggara oleh juru teknik. Contohnya, juru teknik itu memeriksa mesin tersebut dan saya perlu merekod setiap keputusan yang dia dapat pada arahan kerja. Yang kedua, saya mendidik diri untuk lebih berkeyakinan dalam berkomunikasi antara pekerja-pekerja di Sedafiat Sepitang. Dan yang ketiga, mempelajari dan mempraktik servis yang ada di Sedafiat. Selama saya menjalani latihan industri di Sedafiat Sepitang, saya bukan saja disuruh untuk mempelajari berkaitan dengan kos yang saya ambil, malah saya telah disuruh untuk menimba ilmu pengetahuan dalam servis-servis yang lain yang ada di Sedafiat. Contohnya servis CLS, saya pernah memasukkan data arahan kerja mereka di dalam sistem ASIS dan saya juga pernah mengikuti untuk menyelenggara bioperubatan seperti yang saya terangkan tadi. Salah satu contohnya PMS tadi. Yang ketiga, saya pernah mengikuti jabatan electrical untuk memeriksa generator set, membuat proyek elektrik di rumah dan sebagainya. Dan saya pernah mengikuti sivil untuk memeriksa atap di hospital dan juga banyak lagi. Dan itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.